Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera lah kelas sikit pun tak apa, nanti pelajar dia akan masuk secara pelan-pelan lah. Dah kata dah. Kalau guna email MOE dia terus masuk saja. Okey, baik pelajar. Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Seperti yang saya kongsikan dalam Telegram, baik Telegram Santai Sejarah, saya akan kongsikan pada hari ini, nampak ialah bab 3. Apa yang saya nak kongsikan daripada latihan dan bahan saya dah kongsikan di sini. Jadi pelajar boleh gunakan bahan modul Perak dan juga modul Negeri Sembilan. Okey. Jadi bila kita nak gunakan bahan ini pelajar, bila kita katakan bab 3, ini kita kena faham. Bab ini sebenarnya dia mudah. Dia akan jadi susah kalau kita tak faham. Jadi kalau pelajar tingkatan 5, dia kalau keluar bab ini, tolong jawab. Kenapa saya kata tolong jawab? Sebab bab ini dia mudah. Okey. Tajuk kita saya mula daripada awal balik. Saya ulang balik supaya pelajar jelas dan faham. Tajuk kita ni ialah Jepun. Nama pun tajuk Jepun, maka dia menariklah. Sebab awal-awal ini kita akan bincangkan berkaitan dengan Tok Janggut. Ada pelajar baru masuk tu guna MOE. Okey. Bila kita gunakan Tok Janggut dalam nasionalis awal, mesti ada sebab. Okey. Kita mulakan dengan awal ni. Macam mana boleh tercetusnya nasionalisme? Soalan dia akan tanya, okey, saya suka terus conteng, pelajar boleh follow. Soalan yang mungkin disoal awal-awal di sini. Bagaimana boleh tercetus apa? Ini yang kita nampak tercetus ni, iaitu nasionalisme di negara kita. Saya gedek-gedekkan sini. Jadi pelajar boleh tengok. Kita nak tengok macam mana boleh ada kesedaran awal nasionalisme ni. Okey. Jadi ada pelajar seorang lagi, Syakir. Selamat datang. Okey. Bila kita katakan kesedaran awal, okey, ada lagi. Itu saya kata gunakan email MOE. Saya tak payah nak approve. Tapi ada kadang-kadang approve juga. Okey, tengok yang awal-awal. Bila ada kesedaran ini, pelajar tolong tengok di sini awal-awal boleh garis. Sebab tingkatan 5 tahun lepas bab ini, dia waktu ni kita PKP. Okey. British dia mesti dia nak bendung. Ini ayat awal ni. Dia nak bendung supaya gerakan ini dia tak berkembang. Jadi bagaimana soalan ditanya di bendung? Dia buat undang-undang. Undang-undang ini dia kata siapa yang masuk ataupun mencetak, mengedar tulisan yang berkaitan dengan agama, dia tak larang, ataupun politik, dia mesti mendapat kebenaran sultan. Kalau tak dapat, ini yang kita kata ni, kalau tak dapat tanpa keizinan, dia dikenakan hukuman penjara. Ini kalau soalan tanya bagaimana dia nak bendung. Okey, ini yang pertama. Ini nombor 1. Nombor 2, British dia telah perkenalkan di sini 2 badan penyiasat. Pelajar tolong ingat ni, nanti kita tengok soalan objektif, iaitu Jabatan Siasatan Jenayah dan Biro Siasatan Politik. Okey. Di sini kalau tengok ada 2 jawapan cara memendung. Itu sebab kalau kita tengok soalan kita yang awal-awal, dia katakan di sini, cuba tengok di sini.
Pelajar boleh on mic kalau nak jawab. Awal-awal, apa tujuan British menubuhkan badan tersebut? Cuba tengok soalan kita yang awal ni. Itu saya kata belajar dan kita ulang kaji. Muka surat 52. Baru je saya sentuh. Ini 2 yang ditubuh tadi. Okey. Siapa nak jawab ni? Untuk apa ni? Dia ada satu jawapan saja. Cikgu. Ya. Kalau saya nak kata dia untuk mengawal perkembangan nasionalisme, boleh ke? Boleh lah, memang itu jawapannya. Mengawal perkembangan. Sebab yang kita baru belajar ni, tak ada pun kita sentuh tentang parti, tak ada pun kita sentuh tentang sempadan, tak ada kita sentuh tentang radikal. Okey. Soalan pertama, pelajar dah boleh jawab. Tengok. Dari segi pengujian, awal-awal kita dah boleh soal dalam bahagian yang pertama ni. Okey. Dalam bahagian yang kedua, kita gerak sikit lagi. Okey. Kita kena baca pada sudut info. Yang ini, pelajar kena baca info ni. Okey. Saya akan bantu pelajar. Okey. Empire Uthmaniyah, dia keluarkan fatwa. Ini yang membangkit semangat nasionalisme ni. Dia kata orang Islam yang ditindas bangkit. Bangkit tu maksudnya bangun. Menentang British, menentang penjajah lah. Jadi bila katakan bangun, siapa yang sedar? Nampak huraian dia. Kaum muda telah membangkitkan kesedaran ini melalui akhbar. Okey. Dah ada 2 ni. Yang tadi kita belajar tentang British bendung. Okey. Yang kedua, ini yang pertama ini faktor, faktor yang mempengaruhi pertama. Yang kedua, nampak di sini. Pelajar tolong faham tentang Tok Janggut. Okey, kita nampak di sini gerakan pan-Islamisme. Okey, ini British takut juga ni. Dia kata apa? Gerakan ini dia telah berjaya menimbulkan semangat kepada Tok Janggut untuk bangun menentang British. Tadi Uthmaniyah. Ini kita panggil penentangan bercorak tempatan. Bila sebut tempatan ni pelajar, dia hanya melibatkan pasir putih saja. Dia hanya melibatkan pasir putih saja. Selamat datang bagi yang baru masuk. Okey. Dia tak melibatkan semua. Dulu kalau pasir salak lah. Pasir salak perak. Dia perak besar. Tapi pasir salak saja. Baik. Kalau soalan tanya, apa tujuan Tok Janggut buat ni? Okey. Saya letakkan dengan warna merah. Okey. Untuk mempertahankan agama dan hak penduduk. Sebab British ni, dia agama Kristian. Tok Janggut, dia seorang ulama. Seorang pesilat. Jadi kita nampak Tok Janggut dia terpengaruh dengan PAN Islamik dan terpengaruh juga dengan Empire Uthmaniyah. Jadi kita nampak di sini. Nampak di sini. Kenapa saya kata gitu? Cuba pelajar tengok di sini. Kebangkitan Tok Janggut dipengaruhi oleh penglibatan Empire Uthmaniyah. Okey. Tadi kita kata berkaitan dengan agama kan? Hak. Tok Janggut ni juga yang ketiga. Saya letak sini yang ketiga. Tadi saya letak faktor tadi. Ini faktor yang pertama. Faktor yang pertama ialah gerak pula benda ni. Ini saja nak bagi make up. Ini nombor 1. Ini nombor 2. Isu cukai. Nombor 3. Sikap British. Nombor 4. Jadi kalau soalan tanya,
kenapa Tok Janggut bangun menentang? Dia ada 4 sebab. Ada 4 sebab pelajar. Jadi pelajar kena tengok betul-betul supaya gini. Sebab dia berkait dengan soalan kita yang kedua. Okey. Cuba tengok. Mengapa orang Melayu memberi sokongan kepada Empayar Uthmaniyah? Sokongan, garis. Okey. Okey, siapa nak bagi respon yang ini? Cuba tengok betul-betul. C cikgu. C. Ada lagi jawapan lain? Siapa bagi? Boleh tulis juga di chat. C. Okey, ramai bagi C. Okey, kita kata. Kalau kita katakan C, okey, kita tengok dulu A. Kenapa tak boleh A? Dia tak ada persahabatan, kita tak sentuh. Jawapannya memang C. Pelindung umat Islam di seluruh dunia. Kita tak cerita pun langsung kemerdekaan. Kita tak cerita langsung imperialisme. Kita tak cerita langsung persahabatan pelajar. Okey, dah dapat 2 jawapan di situ. Okey, yang ini belum masuk. Dan kalau kita tengok dalam modul Perak, kalau kita tengok dalam modul Perak, kita tengok modul Perak dulu. Saya nak buka pada bab 3 kan. Kalau pelajar tingkatan 5 dia sepatutnya dah ada. Yang ini betul ke? Tingkatan 4 dia boleh print. Buku ini buku ni penting untuk pelajar jadikan sebagai bahan latihan berterusan lah. Sebab kita buat pada tahun lepas ni buat waktu cuti. Nampak? Ini kita belum masuk. Ini 3.2. Good. Tak apa. Tak ada lagi. Kita tengok dalam modul Negeri Sembilan. Ada tak berkaitan dengan yang ini? Saya nak guna 3. Okey, tengok yang pertama tu. Dia kata perjuangan menentang British hasil kesedaran politik. Di mana lokasi Tok Janggut? Tadi dia tak bagi tahu pun. Tapi takkan tak boleh jawab ni. Mana lokasi Tok Janggut? Kelantan. Kelantan. Ada sebab senang kan? Okey, kalau Perak siapa? Siapa agak-agak kalau Perak ni? Maharaja Lela. Maharaja Lela. Good, kita tulis. Supaya pelajar ingat. Okey, kalau Perak, Maharaja Lela. Okey, kalau Pahang? Datuk Bahaman. Datuk Bahaman, good. Kalau Terengganu? Haji Abdul Rahman Limbong. Ya, Haji Abdul Rahman Limbong. Okey, kalau Pahang ni selain daripada Datuk Bahaman, dia ada juga Mak Kilau. Okey. Satu soalan saja berkaitan dengan ini. Tak apa. Bermaksud 3.1 ni macam tak banyak benda yang boleh disoal lah. Okey, tak apa. Sambung lagi. Jadi kita nampak di sini, adakah penentangan Tok Janggut ini berjaya? Itu soalan kita. Adakah penentangan Tok Janggut ini berjaya? Soalan tanya. Dia tanya sini, adakah penentangan Tok Janggut berjaya? Okey. Dia ada jawapan tak di sini? Ada jawapan tak ada? Okey, ada kan? Okey, di mana kita nak ambil jawapan? Pelajar terus direct saja. Buktikan kegagalan Tok Janggut. Kita nak jawab. Ini. Kita nampak Tok Janggut ni. Ada seorang lagi pelajar baru masuk tu. Okey, Nasir Din. Okey, selamat datang Cik Nasir. Okey. Tengok kegagalan ni. Kenapa Tok Janggut dia katakan gagal? Satu ialah kita nampak pada waktu itu penentangan ini dia bersifat setempat. Saya tulis setempat Setempat ni maksudnya pasir putih saja. Dia tak menyeluruh.
Tetapi walaupun gagal, Tok Janggut akhirnya mati dihukum gantung secara terbalik. Kita nampak kesan tu. Kesan penentangan Tok Janggut ni, kita nampak masyarakat mula menyusun strategi. Ini kesan yang pertama. Akhbar meniupkan kesedaran kebangsaan. Ini yang kedua. Ini kalau soalan tanya kesan. Kesan positif ke negatif? Positif lah. Okey. Apa pula kesan yang kita nampak kepada British? British dia buat undang. Apa tujuan? Inilah untuk menghalang orang Melayu menyatakan sikap. Kita nampak di situ. Yang lain ini pelajar sekadar bacaan saja, cerita terkukur. Kita nak tunjuk pada bahagian awal 3.1 ini bagaimana timbulnya kesedaran politik di tanah Melayu. Okey. Jadi kalau kita ulang balik kesedaran politik ni, cuba pelajar sebutkan. Bagaimana timbul kesedaran politik di tanah Melayu? Boleh on mic, tak ada masalah. Bagaimana boleh timbul kesedaran politik? Kita nak habis ni. Nak masuk 3.2 dah. Ulang balik. Saya stop presenting ni. Ulang balik yang pertama tadi. Bagaimana boleh timbul kesedaran politik? Sudah. Wahidah nak jawab kot. Bagaimana boleh timbul kesedaran politik, Wahidah? Siapa yang menggerakkan tadi? Sudah. Farah pun risau dah. Dekat sudut info tadi tu. Tengok balik yang tadi. Bagaimana boleh timbul gerakan? Ada PAN Islamisme lagi? Gerakan Islah. Gerakan Islah. Islah tak masuk lagi ni. Belum masuk gerakan Islah. Dia ada Uthmaniyah. Jumpa tak? Dekat sudut info tadi. Kalau payah tengok, dekat sudut info tu tolong tengok dalam muka surat yang pertama. Kalau kita tengok balik, okey, saya buka balik pelajar ni cepat lupa. Di sini kan. Nampak di sini. Pada bahagian awal-awal ni. Ini sebab dia. PAN Islamik di sini. Dan juga Empire Uthmaniyah. Ada dua tu. Okey. Bila kita dah faham, barulah kita seronok belajar 3.2. Kalau kita tak faham 3.1, tak guna kita belajar 3.2. Okey. Dalam 3.2 ni, saya dah ajar sikit dah hari tu. Kepada pelajar, saya ulang balik. Okey, tengok. Yang ini, barulah kita nak masuk latar belakang. Latar belakang Perang Dunia. Bila kita sebut Perang Dunia ni, dia ada dua. Itu sebab kita katakan Perang Dunia Pertama. Dan Perang Dunia Kedua. Kita nampak. Dalam sini, bila sebut latar belakang, kita nak tengok tentang faktor. Okey, saya ulang balik. Supaya pelajar ingat. Walaupun kita dah belajar, bila kita baca, kita diingatkan selalu, kita akan rasa ingatlah. Okey. Yang pertama, ini faktor 1. Saya kalau rajin, letaklah nombor 1 sini. Apa pergi situ pula. Tak apalah. Letak nombor 1. Okey. Dia katakan persaingan kuasa imperialis. Apa maksud kuasa imperialis? Siapa boleh jelas? Teta 5 sepatutnya dah tahu dah ni. Apa maksud kuasa imperialisme?
Siapa boleh bagi respon? Sudah. Kita risau betul boleh ulang kaji ni. Cik tanya je. Dasar sebuah negara besar yang menjajah negara kecil untuk kepentingan tertentu. Ya, negara besar dia menjajah negara kecil untuk mendapat sesuatu. Sesuatu tu bahan mentah. Okey, itu kita kena faham imperialis ni. Maksudnya, saya kena terangkan juga ni, dia masuk ke negara kita, dia nak dapat bahan mentah. Tanah Melayu sudah tentu kaya dengan biji timah pada waktu itu. Okey, kenapa dia nak masuk? Nampak sini. Berlakunya revolusi industri. Satu, persaingan negara-negara Eropah untuk mendapat negara jajahan. Jadi kita nampak di situ. Okey, saya gunakan warna merah. Jadi mereka ni bersaing untuk mendapatkan bahan mentah, iaitu biji timah lah paling mudah. Itu sebab kita tengok negara-negara barat ni dia bukan baik. Dia bermusuh. Sebab dia nak merebut negara-negara yang kaya. Contohnya Tanah Melayu lah. Tanah Melayu dapat pada British. Negara macam Filipina jatuh kepada Sepanyol. Indonesia pergi kepada Belanda. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tak boleh one man show. Satu negara saja tak boleh. Jadi, mereka telah berpakat. Okey, saya minta pelajar tolong jelas di sini. Nanti kita akan belajar pakatan tengah, pakatan bertiga. Di sini, saya minta pelajar tolong hafal. Kuasa tengah, pakatan bertiga. Okey, apa tujuan dia berpakat ni? Supaya kita nampak mereka ni bersaing. Bersaing, okey di sini tengok. Negara-negara ni pakat untuk satu, mendapat tanah jajahan. Dua, bersaing menghasilkan senjata. Dan ketiga ni, ini yang jahat ni, perang. Nanti kita tengok. Dah ada dua dah. Dah ada 2 P. Persaingan, pakatan. Yang ketiga, ini sebab yang kita panggil sebab serta-merta. Ini serta-merta. Tak nampak. Saya tulis warna itu. Serta-merta ni maksudnya sebab yang mempercepatkan. Okey, iaitu krisis rantau Balkan. Okey, di sini apa yang pelajar perlu faham, satu poin saja. Kita nampak di sini pembunuhan Archduke Ferdinand oleh pemuda Serbia. Nampak tu? Dan isterinya oleh pemuda Serbia. Inilah menjadi sebab kepada Perang Dunia Pertama. Sebab apa pada waktu itu? Kita nampak yang atas ni. Baru saya nak bagi ke atas. Kita nampak di atas ni, Australia, Hungary dengan Serbia. Dua negara ni bergaduh. Di mana, nampak, Australia, Hungary menuduh Serbia menghasut mereka, rakyat Serbia membebaskan. Jadi bila bunuh ini, inilah jadi sebab serta-merta. Nampak? Okey, cuba kita tengok dalam soalan objektif. Ada tak ada berkaitan dengan soalan ni? Okey. Okey, tengok yang pertama. Pelajar boleh tulis di chat ataupun terus on mic saja. Dikatakan latar belakang. Pakatan kuasa, kita ada pakatan kuasa tengah act. Saya belum sentuh ni. Boleh jawab ke ni? Ini belum sentuh. Nanti cikgu boleh sentuh, cikgu nak tanya. Tak boleh lah Okey, tak apa. Tapi kita tengok pula. Okey, ada lagi pelajar baru masuk ni. Okey.
Okey, kita tengok Negeri Sembilan punya soalan. Negeri Sembilan. Kita tengok 2, 3 kita tengok. Okey, tengok nombor 2. Oh, sama juga. Nampak? Tetapi soalan nombor 2 belum jawab sebab cikgu belum sentuh. Nombor 3 dah boleh jawab. Apa nombor 3? Punca tercetus. Nampak? Apa dia? C jawapan dia. Okey, C. Good. Tengok. Sikit saja kita belajar, kita dah sampai di situ pelajar tanda. Oh, ini banyak kali keluar. Dalam Perak pun ada, dalam Negeri Sembilan pun ada. Okey, C. Okey, ini belum masuk. 2 belum masuk. Okey. Okey, ada lagi Haziq. Ramai pelajar ni dia masuk secara berkala, pelan-pelan. Baru nak habis. Okey. Kita sambung sikit lagi. Okey. Nampak soalan dia tanya dalam gambar otak buku teks tu kan? Wajarkah negara kita pakat dari segi tentera? Pelajar nak jawab apa? Wajar ke tak wajar? Siapa boleh bagi respon? Wani tu nak bagi respon, Wani? Sebagai pelajar tingkatan 5 yang paling awal masuk. Wajar ke tak wajar, Wani? Ke Wani dia off mic dah? Wajar ke tak wajar kita buat pakatan tentera? Cepat, siapa boleh bagi respon? Kita change layout sikit, bagi comel sikit. Okey, siapa boleh bagi respon? Wajar tak wajar kita pakat tentera kita perang? Ke Farah nak jawab? Amira? Wajar. Wajar. Kenapa? Kenapa? Sebab soalan tu ditanya, wajar mengapa? Okey. Kalau wajar mengapa? Kalau tak wajar mengapa? Sebab soalan ni, cuba tengok. Dia tanya wajar. Pelajar kata wajar. Mengapa? Kenapa kita nak pakat? Tadi saya dah bagi tahu kan, kalau satu negara saja mungkin agak sukar untuk kita berperang pada waktu itu kan. Jadi kita kena ada apa? Sokongan daripada negara-negara lain. Itu yang kita nampak dengan jelas kan. Mengapa? Itulah sebab dia. Okey. Pelajar tolong tengok kepada kotak ini. Sebab dalam soalan objektif cukup popular. Pelajar pun boleh tulis popular dekat buku awak. Satu ialah Pakatan Kuasa Tengah. Diketahui oleh Jerman. Ini core kepada perang dunia pertama. Jerman. Dan Austria-Hungary. Bulgaria, Uthmania. Okey. Yang warna kuning, BPR. Tolong tengok, ingat. BPR. Jadi pelajar senang nak ingat. Okey. Jadi terus kita boleh jawab sini. Kalau keluar soalan A dah boleh jawab. Cikgu soalan ni. Saya dah boleh jawab. Okey. Tadi kuasa tengah. Kita dah tahu. Ini ialah act ni apa? Pakatan apa? Pakatan bertiga. Pakatan bertiga. Bila sebut pakatan bertiga. Jawapannya? C. Okey, kita ambil akronim nak jawab dulu. Kita keluar di sini B, P, R. British, P apa? Perancis, R, Rusia. Kalau kuasa tengah, kalau pelajar ingat J pun tak apa dah. J, Jerman. Lagi? Satu lagi apa? A. A apa? Austria-Hungary. Austria-Hungary. Kita ingat dua. Oh, ini JA. Ini BPR. Jadi automatik Jerman potong. Automatik Austria kita potong. Dapat 2/3. Senang je. Sebab kita dalam sejarah ni, kita kena syok bila kita faham. Bila kita tak faham tu, kita menyampah tu. Nampak pula Cikgu Gani lagi
Nampak? Itu Wani tak suka saya tu. Dengan Farah. Okey. Ini yang pertama. Okey. Tengok yang kedua, Negeri Sembilan. Ada tak soalan? Ada sama. Dia kata di sini, pakatan kuasa tengah, pakatan bertiga. Manakah yang berkaitan dengan pakatan tiga? Tiga serangkai. Tak payah tengok buku pun pelajar boleh jawab. Iaitu? Jawapannya Mana? C. Jawapannya? C. Okey, tengok. Syakir awal dah salah Syakir kan? Sebab kita dalam soalan kadang-kadang kita kan yakin kan? Jadi kita C. Apa? BPR. Ni RBP. Cikgu Gani cakap BPR. Dia akan terbalik kan? Tak kisahlah macam mana. BPR. C. Okey. Sudah habis. Okey, setakat ini jelas ke tak jelas? Dia penting jelas dulu. Jelas tak jelas? Jelas. Kita belajar sikit. Sikit. Okey. Ada nak bertanya? Saya kena relax je ngajar awak sebab macam ngajar budak darjah 1. Okey. Bila dah perang, tadi kita tengok apa yang berlaku. Kita nampak satu, Austria dan Hungary ini pakatan tengah tadi, dia bagi sokongan kepada Jerman dan perang terhadap Serbia. Tetapi yang berlaku di sini, Serbia tak seorang. Sebab dia dah pakat kan? Siapa yang bantu Rusia? Bantu Serbia. Iaitu pakatan bertiga. Rusia. Bila Rusia bantu Serbia, automatik sudah melibatkan dua kuasa ni kan? Jelas ke? Iaitu kuasa tengah dan kuasa bertiga. Baik. Kita tengok sambung situ. Sambung bawah. Tengok peta. Ini yang warna kuning ialah pakatan bertiga, yang sebaliknya ialah pakatan tengah. Itu saja kita kena beza. Sebab peta pun pelajar kena tengok juga. Okey. Jadi, bila dah Rusia bantu, Jerman marahlah. Tengin benar Rusia ni. Udah bantu Serbia pula. Jerman mengisytiharkan perang terhadap Rusia. Bila nak perang dengan Rusia ni, tak seorang Rusia. Datang dua pula negara ni. Tadi kan BPR, ni R. Iaitu B. Britain, Perancis. Dia memerangi Jerman. Kita nampak. Lepas itu lagi banyak lah. Ada Itali. Jadi kita nampak pakatan bertiga ni yang warna kuning ni hebatlah. Pakatan bertiga ini akhirnya kita nampak Jerman pula marah. Tadi dia marah pada Rusia. Sekarang Jerman marah pada Perancis sebab sokong Rusia. Jadi akhirnya terlibatlah perang ini yang kita panggil Perang Dunia Pertama. Dan lebih marah lagi Jerman yang ini. Sebab apa? Amerika menyertai perang dan memihak kepada pakatan bertiga. Okey. Jelas pelajar? Saya nak cerita ikut kronologi ni. Boleh? Boleh. Okay, good. Terima kasih. Okey. Barulah kita nampak di sini berakhirnya Perang Dunia Pertama. Habis. Kita katakan sini senang cerita, bila Amerika terlibat dalam pakatan bertiga sokong. Ingat dalam yang buku ini, pelajar tolong tengok kuning dengan warna kelabu je. Kelabu tiap anjing kuning. Dua ni. Jadi akhirnya kalah lah. Pakatan mana yang kalah? Bertiga ke tengah kalah? Tengah. Kuasa tengah. Tengah. Kuasa tengah kalah. Jerman
dia terpaksa menandatangani genjatan senjata. Okey. Dalam bahagian ini, cikgu minta pelajar, minggu lepas cikgu dah sentuh ini. Ini kita nak tengok lebih kepada kesan Perang Dunia I ataupun kesan kepada Jerman. Sebab soalan akan tanya. Nanti kita akan jawab soalan struktur dan esti. Baik. Bila dah kalah di sini, ini awal-awal dah boleh soal dah. Dalam persidangan damai di Paris, pelajar tolong hafal, tolong ingat tentang deklarasi Woodrow Wilson. Apa dia kata? Satu, siapa yang tentukan negara kita hari ini? Nasib negara ini yang menentukan ialah rakyat. Kitalah yang menentukan negara kita hari ini. Bukan negara lain. Okey. Yang kedua, negara ni mesti ada sempadan berasaskan bangsa. Ada dua. Jadi kita nampak di sini. Okey, ini yang pertama. Sampai di sini, kita dah boleh tengok beberapa soalan objektif. Okey, tengok yang pertama sini. Okey, tengok nombor 5. Okey, ambil sedikit masa. Apakah kesan? Kita biasakan garis. Tersebut kepada Amerika Syarikat. Dia nak kesan kepada Amerika. Diiktiraf sebagai kuasa besar. Ya. Dia sampai hari ni lah di situ C dia diiktiraf sebagai kuasa besar sampai sekarang. Okey. 2. Ini pun baru kita belajar saja. Woodrow Wilson. Okey. Apa yang dicadangkan dalam Woodrow Wilson? Okey, tengok. Kita nak buang dua jawapan. Kita nak buang dua jawapan. Mana yang kita nak buang? 1, 2, 3, 4. Nombor 1 kita buang. Okey, lagi? Nombor 2. Nombor 2 kita buang. Biasakan dalam soalan aneka pilihan ni kita gunakan istilah potong. Okey. Potong, kata awak potong 1 tadi, automatik A ni salah. Automatik B juga salah. Jadi kita ada pilihan C dengan D. Kita potong lagi 2, C salah. Automatiklah jawapan kita 3 dan 4. Okey. 2 jawapan di situ. Itu yang Perak punya. Kalau Negeri Sembilan, kita tengok sama tak soalan? Okey. Perang Dunia Pertama berakhir 1918. Telah membawa kepada perjanjian. Walaupun cikgu belum sentuh, tapi dah ada di bawah tadi. Perjanjian apa? Perjanjian Versailles. Ya, perjanjian Versailles. Cuba tengok pelajar. Senang saja objektif ini kalau kita faham. Masalah kalau kita tak faham. Masalah pelajar banyak tak faham kan. Jadi kalau kita tak faham, memang kita tak boleh jawab sejarah. Selalu pelajar bertanya dekat cikgu bila tengok video cikgu semalam, pelajar tanya, macam mana saya nak dapat A cikgu dalam sejarah cikgu? Nak dapat A, kita kena faham dulu. Sebab sejarah, kalau awak tak hadir satu kelas, awak tak boleh nak sambung kelas depan kecuali awak boleh kicap tajuk sebelum ini. Kalau awak tak kicap, bukan kecap, kicap. Memang tak boleh kejar lah. Jadi kita kena follow 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5. Okey. Yang kedua ni, perjanjian Versailles. Okey, tolong tengok sekejap. Bila kalah
Ini kesan kepada Jerman. Kesan kepada Jerman. Tolong tengok. Pada kita nak jawab soalan struktur dengan esei ni. Dia kena apa? Bayar pampasan. Kena bayar duit. 3, dia kena bertanggungjawab lah. Anggota tenteranya pun dia kena kecilkan. Dan dia kena serah balik wilayah jajahannya kepada Pakatan Bertiga. Siapa yang tetapkan ni? Di sinilah kita nampak dalam perjanjian ini dah ada Liga Bangsa. Ini nama lama bagi PBB. Nanti kita akan tengok Liga Bangsa ni gagal. Yang peta ni pelajar tengoklah Oh macam ini rupanya. Jerman dikenakan tindakan seperti terkandung. Dia kata bincangkan. Mungkin soalan dia nak 4 markah. Maka jawapan ini di mana kita nak ambil? Sinilah. Sebab 4 kenapa 4? 1, 2, 3, 4. Dia tak boleh bagi 6. Mungkin sebab jawapan kita ada 5 saja. Jadi hati-hati di situ. Kalau kita nak baca, setiap soalan dalam buku teks tu kita kena tengok. Okey. Kita tengok soalan kita yang pertama berkaitan dengan perjanjian Versailles. Okey, pelajar boleh bagi respon, jawapan pada soalan A. Soalan A tu. Okey. Kita tengok bimbingan menjawab yang pertama, struktur. Nyatakan 2 pakatan. 2 pakatan saja dia tanya. Yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Ini kita belum masuk ni. Ini belum masuk, tak boleh sentuh lagi. Ada tak Perang Dunia Pertama di sini? Okey, Perang Dunia Kedua. Berpasan di situ nampak soalan esei ni kan? Cuba pelajar tengok betul-betul di sini. Kalau keluar soalan ini, boleh jawab ke? Okey, tengok soalan sekejap. Pelajar hanya bagi respon pendek dalam chat saja. Kita akan bincang. Okey, dapat saja soalan esei. Tindakan pelajar baca. Jangan terus jawab. Jelaskan. Terangkan. Kita tengok dulu kata tugas. Jelaskan. Dia minta faktor. Ada berapa faktor tadi? Tengok balik. Ada berapa faktor Perang Dunia Pertama? 3. Okey, good. Kita di sini ada 3 faktor. Tulis dulu. Mungkin dia nak 2. Baik. Yang kedua, ini B ni mungkin pelajar salah lah. Sebab dia nak cerita ikut kronologi. Daripada mula sampailah 1918. Kalau tak ingat yang pertama, pergi terus yang kedua. Pergi terus yang ketiga. Okey. Cuba jawab dulu pendek soalan A pada chat. Cuba jawab tak apa. Pelajar lelaki jawab soalan B, pelajar perempuan jawab soalan A. Okey, cuba jawab. Jangan malu-malu. Ambil sedikit masa, latihkan diri untuk menjawab di chat. Saya stop dulu presenting. Saya bagi masa lebih kurang dalam 5 minit untuk pelajar jawab soalan ini. Okey, good. Selamat mencuba. Tak faham tanya. Saya tunggu jawapan di chat. Cikgu. Ya. Kalau nak jawab soalan kronologi tu, kita faham macam mana dia berlaku. Tapi kita lupa pasal tarikh dia. Tarikh tak apa. Tak apa. Terus je. Okey. Kita boleh cerita tentang pakatan. Kita mulakan dengan pakatan. Betul? Perang Dunia Pertama melibatkan 2 pakatan. Nampak? Iaitu, dia dapat 2 markah tu. Dia mula dengan apa tadi? Apa sebab serta-merta tadi yang cikgu sentuh tadi? Pembunuhan siapa?
Rantau Balkan. Pembunuhan Rantau Balkan kan? Ferdinand. Pembunuhan Ferdinand. Duke. Okey, mulakan di situ. Okey, sekarang boleh mula. Boleh mula. Sementara ramai baru nak masuk ni. Okey. Cikgu tunggu jawapan esei pelajar. Cikgu buka balik, takut pelajar tak nampak Okey, kita buka balik soalan esei kita tadi. Okey. Tengok di situ. Okey, yang perempuan cuba jawab soalan A. Yang perempuan kita bagi senang sikitlah. Yang lelaki kita bagi tinggi sikit. Kalau soalan ni keluar, saya yakin awak dah boleh jawab. Tak faham, tanya. Jangan kita simpan. Supaya bila yang masuk kelas saya hari ni, sekurang-kurangnya dah memahami cara menjawab, objektif sedikit, esei dan struktur. Okey, cuba. Tulis di chat Siapa nak hantar di Telegram pun boleh, no problem, saya akan semak. Telegram saya Jiwa Tenang 35. Okey, kita tunggu jawapan pelajar. Take time. Okey, tak faham tanya. Sebab pelajar kena faham tu Satu faktor, satu kronologi. Siapa nak on mic pun boleh. Saya nak on mic, cikgu, saya nak baca jawapan saya. Boleh, no problem. Sepatut saya copy jawapan tadi Boleh copy sini? Tak boleh Ada pelajar baru masuk. Sufun Salah. Okey, selamat datang. Okey, tengok Wani punya jawapan. Markah berapa, Wani? Markah kita 6 kan? Okey, faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama ialah persaingan kuasa imperialisme. Okey, 1 markah, Wani. Good. Antaranya ialah sebab apa? Berlakunya revolusi industri yang menyebabkan persaingan mendapat bahan mentah. Good, Wani. Jawapan macam ini, Wani dah dapat lebih kurang dalam 3 markah paling sikit. Baru 3. Sebab kita nak 6. Sambung lagi jawapan seterusnya. Okey, good. Wanita pula. Perempuan dah berjaya menjawab soalan yang pertama tu sebab faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. Yang pertama tadi Wani dia bagi jawapan berkaitan dengan persaingan. Bukan persaingan, imperialisme. Iaitu persaingan mendapat bahan mentah kan? Iaitu contohnya biji timah. Okey. Baru dapat 3 markah. Wani. Ada lagi. Yang lelaki siapa nak cuba ni? Kalau nak hantar jawapan pada saya, boleh mesej saya. Cikgu, jawapan saya rasa macam panjang pula, cikgu. Saya nak cakap boleh, cikgu? Boleh, cakap.
Saya jawab soalan 1B. Kronologi Perang Dunia Pertama. Markah 6 kan? Perang Okey. Dunia Pertama tercetus akibat pembunuhan Archduke Ferdinand, iaitu putera mahkota Austria-Hungary. Okey, good. Titik. Okey, sama. Dapat markah lah tu. Lantaran itu, Austria-Hungary dengan sokongan Jerman telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Okey, good. Dah dapat 2 poin. Okey. Lepas tu Isyarat boleh on kamera? Buka kamera. Jawab senang saya tengok. Okey. tak apa cikgu. Tak Malu apalah. je. Dari mulut saya boleh komen. Yakin. Okey, cuba Isyarat. Okey. Jangan malu, tak apa. Oh, Teruskan. Baru 2. Lagi? lagi satu. Okey. Sebab Okey. Pakatan Austria-Hungary dengan Jerman Okey. dikenali Yang sebagai ini sepatutnya Isyarat mulakan. Perang ini melibatkan 2 pakatan. Iaitu, mulakan dengan ayat tu. perang ini melibatkan 2 pakatan, iaitu Pakatan Kuasa Tengah yang Okey. terdiri daripada negara Austria-Hungary dan Okey. Jerman. Dan Okey. Kuasa Tengah Okey, dan kita lagi. Okey, good. Itu dah pergi step 2. Step 2, macam mana dengan Rusia pula? Rusia menyokong Serbia. Serbia, good. Jerman Jerman, yang mengisytiharkan perang terhadap Rusia. good. Kita dah dapat step 3. Okey. Macam mana pula dengan kita ringkaskan sebab makan 6 pendek je kan? Terus kita pergi Amerika. Amerika juga akhirnya menyokong Penglibatan Amerika dalam Perang Dunia Pertama yang menyokong Pakatan Bertiga telah menyebabkan Kuasa Tengah kalah dalam Perang Dunia Pertama. Okay, good. Thank you, Isyarat. Good. Full mark. Okay. Kita nampak kronologi ni, kita lupa step 3, step 4, step 5. Dia terus pergi step 6. Tak ada masalah. Jadi kita nampak di situ, walau dah lupa, kita pergi ke yang ke-6, masih okey sebab masih ikut kronologi. Okey, yang perempuan masih boleh lengkap ni. Cuba mana lagi? Siapa nak cuba lagi sambung baru satu faktor? Baru satu faktor. Nampak sini. Lelaki dah clear dah. Saya anggap jelas. Saya tengok yang wanita je. Selalunya perempuan lebih hebat daripada lelaki kan. Farah Natasha, mana jawapan? Nurul Wahida, cuba. Emilia, Amira, and the gang. Cuba. Ada Via. Ramai lagi Okey, Wani kata selain itu berlaku pakatan tentera yang membentuk Kuasa Tengah. Good. Sampai di situ Wani sebenarnya dah cukup untuk dapat 6 poin. Dah cukup. Dapat 6 poin. Yang ketiga tu kalau Wani dan yang lain-lain nak masukkan tentang sebab serta merta pun okey. Tapi kalau cikgu akan sentuh tiga-tiga. Sebab kita tak tahu skema macam mana. Ini yang kita namakan sebagai satu contoh soalan. Kesan tak apa. Bila kita jumpa soalan berkaitan dengan kesan pelajar, macam ni kan kesan. Terus kita letak kesan kepada ekonomi, biasa kan politik, sosial. Sebab dia kata kepada negara kita. Ini senang saja. Cikgu yakin yang ini kebat ni cikgu akan sentuh kemudian. Okey. Ini soalan pertama. Ada tak dalam modul Negeri Sembilan berkaitan dengan soalan ini? Okay, kita tengok sekejap. Cikgu. Ya.
Nanti kan cikgu, Google Meet ni cikgu akan hantar di channel YouTube cikgu ke? Sebab saya pukul 11 saya ada kelas dengan sekolah pula. Kelas apa tu? Kelas tambahan yang sekolah buat lah. Sekejap je, sikit lagi. Cikgu habis 11.30 habis. 11.30. Ya. Okey, nampak ni kan? Cikgu ulang balik tajuk yang telah kita bincang sebelum ini. Nampak dalam struktur cikgu buka di sini. Bagusnya Negeri Sembilan ni dia ada jawapan. Dalam soalan struktur itu kita nampak kan, nasib negara ditentukan oleh negara sendiri. Tadi kita dah bincang Woodrow Wilson. Dia ada dua, maka dua jawapan sajalah. Kalau pelajar nak bagi tiga, nak ambil tiga di mana? Jawapan dua saja. Lepas itu dia tanya tentang perjanjian Versailles. Ini yang 6 markah tadi Ini kita nampak, ini kesan. Pakatan bertiga dengan Jerman. Syarat. Nampak? Kesan perjanjian Versailles kepada negara Eropah. Itu kita nampak. Kesan Versailles ni lebih kepada negara Jerman ni. Kita nampak di situ. Ini yang saya dah jawab sebelum ini. Pelajar boleh tengok. Okey. Kita sambung lagi. Kita masih 3.2 ni. Okey. Kesan. Ini yang paling penting. Bila perang, dia mesti ada kalah. Kesannya apa dia? Kesan Perang Dunia Pertama. Okey. Yang pertama, sistem beraja di Eropah runtuh. Kalau kita katakan di sini, mana kita nak ambil huraian? Okey. Kita nampak kita ambil daripada perenggan ketiga. Kerajaan Republik Jerman didirikan apabila Kaisar Wilhelm II turun tahta dan mendapat pelantikan politik di Belanda. Susah nak ingat. Buang. Empire Austria-Hungary di bawah pemerintahan dinasti Habsburg berakhir. Okey. Mungkin kita boleh ambil empire ini, Austria-Hungary, di bawah dinasti ini kita lupa. Berakhir. Dan timbul pemberontakan. Okey. Di Rusia pula telah menjatuhkan pemerintahan beraja Tsar Nicholas II. Yang lain-lain itu, pelajar boleh tengok yang lain lah. Empire Ottomania pun habis dan sebagainya. Ini kejatuhan kerajaan Empire Ottomania dan seterusnya. Ini ada fakta, ada huraian. Yang kedua, ada kemunculan negara baru. Kita tolong tengok negara mana yang paling mudah kita ingat. Austria. Hungary. Dulu dia pecah, sama sekarang dia dah pecah. Lepas itu ada Poland, Estonia. Sekurang-kurangnya pelajar tahu. Tak semua negara pun tahu. Kalau tahu semua negara lagi bagus. Okey. Kesan kepada negara kita. Ini soalan tadi nampak. 1. Raja Melayu menandatangani pengisytiharan perang. Nampak? 1. Dia ada 2 situ. Yang menyokong, cikgu letak warna lain. Yang menyokong dan taat setia kepada British. Ini huraian dia. Okey. Yang kedua, fakta kedua, ada undang-undang yang diluluskan oleh pentadbiran British. Ini nombor 2. Okey, huraiannya apa? Dia kata ada kuasa. Cuba tak highlight macam ni lagi cantik Kuasa Pos Jaya Tinggi British untuk meletakkan negeri Melayu ni di bawah undang-undang tentera. Kita nampak di situ. Okey. Ini habis kita berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Dah habis kita 3.2. Maksudnya kita dah belajar banyak dah ni dan soalan ini saya yakin pelajar boleh jawab lah. Perjanjian Versailles
telah ditandatangani oleh Pakatan Bertiga dan Jerman. Apakah kesan kepada Jerman? Okey. Apa kesan kepada Jerman? Apa jawapan dia? Kehilangan tanah jajahan. Okey. Kehilangan tanah jajahan. Satu kita raih. Kita buang dulu yang tak ada kaitan. Yang tak ada kaitan 3 dengan 4. Okey, good. Bila kita buang 3, automatik C salah. D salah. Bila kita buang 4, automatik B salah. Jawapan kita A. Okey, good. Soalan 8. Ini tak ada dalam buku. Kalau tak tengok buku pun boleh jawab. Dia kata memberi inspirasi kepada kebangkitan nasionalisme. Bagaimana British menyekat? Ini kita belajar awal-awal tadi. Bagaimana British nak menyekat? Tadi yang Tok Janggut tadi kan cikgu tunjuk tadi. Tengok balik. Adakah bawa masuk tentera luar? Ada ke? Tak ada kan? Tak ada. Okey, tak ada. Jadi kita potong ni. Adakah meningkat taraf hidup rakyat? Tak ada. Kita potong. Okey, 2 je jawapan. Sekarang dah ada 2 jawapan. A, B. 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 Ya, nampak sangat B ngombok kan? Jawapannya A, B lah, sorry. Itu kita nampak. Oh, hari ni pelajar dah dapat soalan objektif 2 di situ. Tengok Negeri Sembilan pula. Saya nak pastikan objektif ni. Ingat ya, objektif saya yakin saya nampak satu mesti pada Perang Dunia Pertama, satu mesti pada Perang Dunia Kedua. Sebab kita ada 2 soalan setiap bab. Okey, nombor 5. Nombor 5 ni kita dah masuk ke belum? Ini belum. Nombor 5 belum. Habis. Okey, ada nak tanya? Saya dah sentuh esei, struktur, objektif. 3.1, 3.2 dah habis. Ada nak tanya? Sebelum kita pergi 3.2, tajuk baru ni dalam ulangan kelas saya sebelum ni tak sentuh. Okey, ada nak tanya boleh tulis di chat. Sementara saya nak mengecas kita punya laptop yang canggih manggih. Dia punya cas ni. Okey, good. Okey, boleh. Okey, ada nak tanya pelajar? Boleh bertanya sebelum saya masuk tajuk baru ni. Ada lagi Nur Farzana. Okey, good. Tak apa. Baru masuk tak apa. Okey, tak apa. Kita masuk Perang Dunia yang paling hebat. Ini hebatnya kenapa? Habis 3.1, 3.2, kita masuk 3.3. Perang Dunia Kedua. Okey. Perang Dunia Pertama dia berakhir tahun 1918. Maksudnya lama jugalah tak bergaduh. Hampir 18-19 tahun. Tapi kita tengok dalam Perang Dunia Kedua ini, dia tidak berlaku di negara Eropah saja. Ini unik. Sebab dia melibatkan Eropah dan Asia Pasifik. Okey. Bila saya kata 2 negara ini, dia sama juga dengan tadi. Tadi Pakatan 3, Pakatan Tengah. Dia ada 2 pakatan. Kita nampak situ kenapa tak nak pergi? Iaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Ada 2. Jadi pelajar jangan tersilap. Tadi kita hafal Pakatan Tengah, Pakatan Bertiga, BPR dengan JA. Yang ini kita nak hafal pula kuasa paksi. Okey. Sebelum kita pergi jauh, kita tengok dulu faktor. Ada berapa faktor Perang Dunia Pertama tadi?
Cuba ingat balik. Udah lupa. Baru saja. Ada berapa faktor tadi perempuan jawab? 3. 3. Okey. Kita tengok di sini ada berapa faktor pula. Okey. Yang pertama di sini pelajar, nombor 1 ni. Okey, tolong faham tentang soalan ini. Oh, sono. Tolong faham tentang gerakan fasis dan nazis. Okey. Ini ialah yang kita panggil ideologi. Saya besarkan ini supaya pelajar nampak dua negara besar ni. Itali dengan Jerman. Kita letak warna merah ni. Itali, Jerman. Dia ada dua pakatan di sini. Satu ialah fasis. Okey, pelajar tolong tengok situ. Satu kita panggil sebagai fasis. Itali, nazis. Ini Jerman. Tolong jangan silap. Okey, apa itu fasis? Siapa yang memimpin? Fasis ialah dipimpin oleh Benito Mussolini. Oh, sedap nama ni. Kalau ada nama anak boleh namakan ini. Okey. Okey. Apa itu fasis? Dia kata kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Dan dia percaya kepada sesuatu yang agak melampau lah. Itu sebab fasis ni dia suka perang. Dia kata kalau kita nak berjaya, kita kena perang supaya imej negara tinggi. Ini macam fahaman real politik. Politik real, politik dulu kan. Okey. Nazis, Hitler. Parti Nazi. Baik. Apa yang dia buat Hitler ni? Dia nak memulihkan nasionalisme di Jerman. Lepas kalah tu Jerman banyak kan kena bayar pampasan, kena melepaskan beberapa jajahan dia. Jadi dia nak pulihkan. Apa yang dia nak pulihkan di sini? Okey, tengok. Dia bina semula angkatan tentera. Ini nampaknya dia dah engkar perjanjian Versailles. Okey. Jelas pelajar? Jelas ke tak jelas ni? Macam pening ni. Yes. Okey ya. Okey. Kita pergi nombor 2 ni. Tak apa, nanti kita jawab latihan baru pelajar nampak. Okey, apa yang Nazi buat? Jerman, dia tak puas hati. Sebab dia paling banyak kena kan? Melepaskan jajahan, bayar pampasan dan sebagainya. Kita nampak. Dia anggap ini tak adil. Kenapa tak adil? Pelajar kena buktikan. Kalau soalan tanya, mengapa Jerman tidak puas hati? Okey, tak adil. Kenapa? Dia kehilangan banyak tanah jajahan. 1. Dia kena bayar pampasan perang yang tinggi. 2. Menyebabkan kita nampak di sini, bila dia bayar pampasan, dia mengalami kemelesetan ekonomi. 3. Dan inflasi yang teruk. 4. Jadi kita nampak marahlah Jerman. Tambah pula Jerman ni ngam Itali, dia tak ngam kan? Nampak bawah tu kata. Itali sebagai negara yang menyertai Pakatan Bertiga tak puas hati terhadap perjanjian Versailles. Itali pun tak puas hati. Kerana apa? Tanah jajahan baru. Dia tak dapat tanah jajahan. Macam Perancis dapat. Sedangkan dia orang ada 3 pakatan kan? Perancis, Britain, kita nampak di situ. Dan Rusia. Perancis dapat. Itali tak dapat. Jadi juga tak puas hati. Tak puas hati sesaja demo ni kan. Itu kita nampak soalan yang disoal di sini tu. Perang Dunia tercetus kerana isu Perang Dunia Pertama yang gagal diselesaikan. Kalau keluar soalan macam ni, kita nak jawab di mana? Nombor 2 tu lah. Dan yang ketiga ini, ini yang penting.
Liga Bangsa ni gagal. Kenapa gagal? Gagal untuk memastikan keamanan dunia. Satu. Maksudnya, walaupun dia kata kena letak senjata, kena kecilkan tentera, masih ada negara yang tidak melucutkan senjata. Masih ada negara yang menyebabkan perang. Itu sebab akhirnya masih ada perang. Ini gagalnya Liga Bangsa. Jadi tengok, dalam bahagian ini, apa yang pelajar kena faham ialah berkaitan dengan nazis dan fasis. Ada dalam soalan kita ni. Yang awal-awal ni. Okey, cuba tengok nombor 9. Apakah peranan pemimpin berikut mengembalikan maruah negara? Ini Jerman, ini J, ini I. Apa pelajar nak jawab? Kita nak buang jawapan yang salah dulu. Mana yang salah? Sebab dalam buku tak ada gambar. Tiba-tiba ada gambar. Mana jawapan dia kita nak ambil? Udah senyap semua dah. Udah risau. Apa salah ni? Mana jawapan dia? Yang saya tak sentuh, dalam buku teks tak ada, salah lah. Mana jawapan? A. Berapa orang jawab A? Saya tengok di chat tengok. Tujuh dah. Tak wani tak ada itu dia pun. Jadi apa jawapan dia sini? Mengamalkan kebebasan bersuara, ada tak sentuh tadi? Tak ada kan? Tak ada. Mengetatkan sempadan ada? Tak ada. Okey, ada dua saja jawapan. A atau B. Macam mana nak kembalikan maruah negara? A. Okey, dia kata A. Ada lagi? Jawapan yang lain? A. A. Meluaskan tanah jajahan. Dia nak dapat sokongan rakyat ni. Mereka ni pemimpin. Ada tak sentuh tentang meluaskan tanah jajahan? Itali dengan Jerman. Ada kan? Jadi jawapan yang tepat ialah A lah. Dia tak mau pergi. Kenapa? Itali tak puas hati sebab tak dapat tanah jajahan kan? Jerman tak puas hati sebab tanah jajahan dia hilang. Betul? Itu ada dua. Yang kedua, tengok soalan 10 ni. Ini saya yakin ramai pelajar pada hari periksa salah ni. Okey, kita nak buang jawapan yang salah dulu. Yang saya tak sentuh tadi kita nak buang. D sentuh tak? Cuba tengok dulu, ambil masa. Take time. Orang Melayu cakap, orang Melayu kampung. Menerapkan kepimpinan melalui teladan, ada ke? Ini zaman tu. Ya, tak ada. Maksudnya D tu kita potong. D potong. Okey, tinggal lagi 3. Mana lagi nak potong? Ada tak saya sentuh tentang individu tadi kita belajar? Potong C. A potong. A potong. Okey, potong A. Tinggal 2 jawapan saja. Sekarang B dengan C. Mana kita nak ambil ni? Satu jawapan saja pelajar. Mengamalkan sistem pemerintahan monarki tu tak ada. Yang mana? Monarki. Good. Bila C kita kata tak ada, yang ni tak ada. Okey. Automatik C salah lah. Dia sebab dia mesti kedua-dua jawapan tu ada. Automatik jawapan kita ialah botak. Okey, good. Habis. Soalan kedua. Okey. Tengok pula modul Perak. Negeri Sembilan. Okey. Dah jawab. Okey, soalan 5.
Tokoh di bawah dikaitkan dengan pengasasan ideologi Nazis. Hitler. Negara apa? Oh, ini senang benar. Jerman. Okey, terus. Kalau salah juga, teruk benar lah. B. Okey. Nampak soalan ni? Oh, habis. Senang benar kita belajar ni. Jadi, kita sambung. Sikit lagi nanti belajar lama-lama. Tak boleh lama. Kita kalau satu jam setengah tu, pada saya tu dah okey lah tu. Kalau pelajar dapat, tak terkeluar, faham. Okey. Kita nampak Liga Bangsa ini pelajar boleh baca ni. Maksud kegagalan. Kita nak tunjukkan yang ini ialah kegagalan Liga Bangsa. Sebab dia sepatutnya pastikan negara aman. Tapi tak aman. Sebab apa? Berlaku krisis di Manchuria. Negara tak membesarkan, negara tidak meluncurkan senjata. Itali menyerang Habsyah, gagal lah. Itu sebab kita nampak dua gambar ini. Dua gambar pertama ni saya nak besarkan. Ini adalah Hitler dan ini adalah Mussolini. Dua orang, satu perjuangan. Kalau soalan tanya macam itu, pelajar kena ingat perjuangan mereka, Nazis dan apa? Fasis. Dapat markah itu. Ada pelajar baru masuk. Saranjit. Okey. Kita nampak di situ kan. Okey, yang ini kita tengok. Yang kedua yang pelajar kena hafal. Tadi saya bagi tahu kan, kita kena bezakan dengan pakatan bertiga tadi. Dan pakatan tengah. Ini dah tak ada dah. Ini adalah kuasa paksi. Okey, pelajar tolong tengok. Kuasa paksi ini adalah min. Perang nanti. Iaitu Nazis dan Fasis satu geng. Senang je kita nak ingat. Jerman, Itali, Jepun. Jepun berada dalam kuasa paksi. Dan BPR tadi tetap bersama. Mereka ini kuasa bersekutu. Senang aja kita ingat. 4 negara bersekutu ini, dia tidak berubah. Ini dulu ialah pakatan apa? Dulu, sebelum ni kita panggil sebagai pakatan apa ni? Dah lupa dah. Ini ialah pakatan bertiga. Beza itu je. Macam mana kita nak ingat? Cikgu, macam mana saya nak ingat? Nak ingat senang saja. Pakatan bertiga tukar kepada bersekutu. Tetap B juga. Bertiga. Bersekutu. Senang ke? Itu tips lah. Itu je cikgu rupanya. Tak boleh lah panggil 3 sebab dia dah ada 4 negara. Tak ada masalah. Kita letak juga 3 tambah Amerika. Macam Perang Dunia Pertama kan? Kita nampak di situ. Okey? Jelas ada nak tanya? Ini pelajar boleh baca saja. Okey, kita nak tengok sini. Bagaimana boleh tercetusnya Perang Dunia Eropah? Mungkin cikgu sampai di sini aja hari ni kot ni. Kita sempat habis ni. Kita sambung lagi, jangan risau. Okey. Apa pergi tiba-tiba besar je ni Okey. Kita tengok situ. Perang Dunia Kedua. Macam mana boleh berlaku? Soalan tanya. Kalau tadi ada 3 faktor, yang ini macam mana dia boleh berlaku? Kita tengok Jerman. Dia marah sebab tanah jajahan dia banyak hilang. Maka yang pertama ni Jerman dia telah buat penaklukan. Jadi ditawan mana? Ditawan banyak negara-negara baru ni. Cuba pelajar tengok. Negara yang ditawan Poland, Denmark, Norway. Tak payahlah kita nak ingat semua. Ingat 1-2 cukup. Jadi bila ditawan negara-negara baru yang kesan daripada Perang Dunia Pertama tadi, sudah tentulah negara berikat tidak ataupun bersekutu tak setujulah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nampak di sini Jerman dia telah mengebom
geng BPR tadi. Ni Pakatan Bertiga. Kita buka Pakatan Bertiga yang ini nih. Sini nih. Pihak kuasa bersekutu. Jadi Jerman telah mengebom Britain. Dan kita nampak di sini serangan udara, dan ini kita nampak serangan udara telah memusnahkan pelabuhan. Itu sebab kedua. Ini jahat dah Jerman. Yang ketiga, geng Jerman. Itali. Dia telah memulakan perang di Eropah dengan mengisytiharkan perang kepada bersekutu, iaitu Britain dan Perancis. Senang je kita nak ingat. Kita nak ingat semuanya huruf P. 3 P yang pertama. Penaklukan, pengeboman, penyertaan. Maksudnya selain pada Jerman, Itali juga terlibat dengan perang ni. Dan yang keempat, cukup 4 ini pun dah okey. Jerman serang satu lagi negara BPR tadi, Rusia. Jadi kita nampak tujuannya ialah Hitler ni dia ingin menguasai Rusia, itu empire terbesar Eropah. Sebab cita-cita dia ni, dia nak menguasai seluruh Eropah. Kesimpulan yang boleh kita buat dia, dua negara ini kita nampak Jerman, Itali, Jerman lah paling banyak. Jerman serang Rusia, Jerman serang Britain. Dua je pelajar gunakan 2 poin itu, pelajar dah dapat markah. Jerman mula menguasai semula negara-negara baru. Sebab dalam periksa kita tak boleh nak ingat fakta sebiji-sebiji. Tapi kita boleh dapat markah kalau kita faham. Di sini. Ini yang kita panggil perang ini kita namakan sebagai Operasi Barbarossa. Ini nama. Kalau soalan tanya, apa itu Operasi Barbarossa? Kita nampak 3 juta menyerang Rusia. Nampak kereta kebal 3,000, kapal perang 2,000. Takkan tak boleh menang kan? Okey. Kita nampak di situ, pelajar. Okey. Habis kita di situ Okey, satu lagi istilah yang perlu kita tahu di situ. Nampak situ. Blitzkrieg. Ini serangan kilat. Maksudnya Jerman ni dia serang tanpa disangka-sangka. Macam Jepun lah. Kita nampak dia serang dengan darat. Rupanya laut pun ada. Udara pun ada. Nanti kita belajar. Pelajar boleh baca di sini. Cikgu akan bagi latihan dalam grup kita. Okey, cikgu berhenti sampai muka surat 61, macam muqaddam juga kena tanda. Berhenti pada 21 hari bulan 3 2021. Okey. Cikgu tanda di situ supaya pelajar nampak dengan jelas. Okey, banyak kita belajar hari ini. Saya harap pelajar dah faham sedikit apa pun kita belajar ulang kaji bagi tata 5 ini. Saya harap dapat membantulah anak-anak menguasai SPM. Okey, ada nak tanya 1-2 minit. Sekarang dah 11.24. Saya janji sebelum 11.30 saya akan stop. Ada? Faham ke? Faham ke Aziz? Faham. Okey, terima kasih. Kalau faham, terima kasih kerana menyertai kelas pagi ini. Maaf kalau mengambil sedikit masa anak-anak untuk berfoya-foya nak tengok Naruto dan sebagainya, Doraemon. Sekurang-kurangnya kita belajar sedikit pun tak apa. Esei kita belajar, struktur kita belajar, objektif pun kita belajar. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi di lain masa pada waktu yang cikgu akan update dalam grup santai sejarah SPM. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih.